أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ni kita dapat bersama lagi dalam majlis pengajian kita, dan insya-Allah kita sambung lagi mengenai bab salatul jamaah, bab sembahyang berjamaah. Sebelum kita baca kitab, kita ulangi kembali tentang solat jamaah yang telah kita belajar minggu lepas. Yang pertamanya kita tahu solat jemaah ni dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Fardu kifayah macam mana maksud dia? Jika dalam kampung tu ada masjid tetapi tidak dilakukan solat berjemaah 5 waktu, maka satu kampung itu berdosa, ataupun satu dusun, ataupun satu negeri lagilah. Satu kampung tu ada penduduk lebih kurang 30 orang. Seramai 30 orang penduduk, dah kira satu kampung lah tu, ataupun dusun. Dalam bahasa kitab dia panggil dusun. Tetapi masjid tidak membuat solat jamaah, satu kampung tu semua berdosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min salasah min qaryatin aw biduna taqamu fihim jamaah fi riwayah as-salah illa ista'uzu alaihim syaitan ayughalb. Yang mana ada tiada jua daripada 3 orang di dalam satu dusun. Ni hadis 3 orang. Tadi kata 30 orang, dalam kitab ada kata 30 orang tu dianggap satu kampung dah. Di mana ada 3 orang dalam satu kampung tetapi tidak melakukan solat berjamaah, maka kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Syaitan akan tawan kampung tu. Bahasa mudahnya macam itulah. Sebab apa? Sebab tidak dilakukan solat berjamaah 5 waktu. Tapi alhamdulillah masjid kita ni tidak adalah nak dikuasai oleh syaitan. Sebabnya cukup 5 waktu, alhamdulillah. Kalau ada pun waktu subuh, jangan sangatlah. Waktu subuh tu yang tidak kita laksanakan solat berjamaah. Tapi alhamdulillah setakat ni insya-Allah tidak ada lagi lah ketinggalan. Kita ulang kajian lepas. Yang seterusnya itu kepada pihak umum. Untuk individu dalam mazhab Syafi'i, hukum solat jamaah ni adalah sunat muakkad. Solat sunat muakkad. Maksud sunat muakkad ni dekat sikit lagi nak dekat-dekat dengan wajib. Selangkah lagi nak dekat wajib dalam bahasa mudahnya. Maknanya dituntut sangat-sangat dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab lain, fardu ain bagi lelaki yang akil, baligh dan sihat tubuh badan, tidak ada uzur, maka wajib bagi dia datang solat berjemaah. Itu bagi mazhab selain daripada Imam Syafi'i. Sebab tu lah kita tengok waktu di Mekah ke di mana ke yang bukan mazhab Syafi'i, dia wajib solat berjemaah. Siapa yang tidak solat berjemaah, sebahagian kata tidak sah, tanpa ada uzur, saja-saja tak nak datang masjid, tak sah. Mazhab lain, tetapi kita mazhab Syafi'i alhamdulillah ada kelonggaran, sah sembahyang, tetapi tidak ada kelebihan pahala yang banyak sebagaimana solat berjamaah. Okey. Yang keseluruhnya ulang kaji kita juga tentang soalan Imam Mus. Imam Mus tanya tentang solat Jumaat, yang mana dapat tak rakaat bagi orang yang lewat sembahyang Jumaat. Ada 2 situasi. Situasi pertama, sebagaimana saya bagi tahu pada minggu yang lepas, iaitu sudah habis dekat-dekat tahiyat dah, baru datang, maka orang ni tak dapat solat Jumaat, dia kena solat Zuhur. Tetapi andai kata orang tu sempat 1 rakaat, imam dah solat, lepas tu solat rakaat yang kedua dia baru datang dan dia sempat rokok bersama dengan imam, maka orang ni dia selepas saja imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia bangun berdiri, dia tambah 1 lagi rakaat.
tambah satu lagi rakaat, maka dia dapat pahala solat Jumaat. Tak perlu dia buat solat Zuhur. Itu bagi orang yang dapat satu rakaat. Tetapi kalau orang yang tak dapat satu rakaat, dekat tahiyat akhir dah imam, dia baru datang, maka dia wajib kena solat Zuhur. Dia duduk tahiyat akhir, kemudian lepas imam bagi salam, dia kena bangun, kemudian laksanakan solat 4 rakaat Zuhur. Itu dua situasi. Yang seterusnya, situasi yang ketiga, ni bermasalah. Dia sempat satu rakaat dengan imam. Apabila datang imam rakaat kedua dah, dan dia sempat dapat satu rakaat dengan imam muslah sembahyang Jumaat. Kemudian imam bagi salam. Apabila imam bagi salam, dia pun bangun, tambah satu rakaat lagi. Ada lagi orang yang lewat, saya datang lewat, tak sempat dengan imam yang pertama tadi. Imam dia masbuk, tahu masbuk dia nak bangun rakaat selepas imam bagi salam. Saya pun ikut orang yang masbuk tadi, sebab dia perlu buat satu rakaat saja, dia sempat dalam rakaat tu. Maka saya pun Allahu Akbar, dia jadi imam. Siapa jadi imam? Orang yang masbuk dengan imam mus tadi, solat Jumaat. Saya dah sempat dapat satu rakaat. Kemudian saya bangun, saya hanya tambah satu rakaat lagi. Saya dapat juga pahala solat Jumaat. Lepas saya tu ada lagi orang yang ketiga. Abang Razi datang, yang ketiga lewat lagi. Sempat satu rakaat dengan saya, dia pun bangun, hanya tambah satu rakaat sahaja lagi. Sampailah 10 orang macam tu pun dapat pahala Jumaat, hanya buat 2 rakaat saja. Faham tak? Faham Hanya sempat dengan satu rakaat. Walaupun masbuk tu 5 orang dah, satu berjujuk, beratur masbuk, tunggu dapat semua satu rakaat, maka dia dapat pahala Jumaat. Dia tak perlu buat 4 rakaat sembahyang Zuhur. Itu bagi pendapat Ibnu Hajar, kitabnya At-Tuhfah, kitab Tuhfah. Tetapi Syekh Ramli dan kitab Ghayahnya kata tak boleh. Syekh Ramli ni mazhab Syafi'i juga. Dia selalu bersalahan pendapat dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata sah buat macam tu. Tetapi Syekh Ramli kata dalam kitab dia Al-Ghayah kata tak boleh. Imam yang pertama tadi, siapa yang sempat dengan imam mus tadi sebagai imam sembahyang Jumaat saja dapat pahala Jumaat satu rakaat tadi. Yang kedua, ketiga, empat semua tak dapat, kena sembahyang Zuhur. Nak ikut yang mana? Ikutlah yang mana-mana, tidak ada masalah. Sebab dua-dua ni mazhab Syafi'i. Imam Syekh Ramli pun mazhab Syafi'i, Syekh Ibnu Hajar pun mazhab Syafi'i. Itu di antara soalan yang imam tanyalah minggu lepas sebab masa kesuntukan kita tak sempat nak hurai panjang. Boleh rujuk dalam kitab Sabilul Muhtadin, boleh rujuk juga dalam kitab Bughyatul Tullab Syekh Daud Al-Fatani. Ada disebutkan masalah sebegitu. Okey. Solat jemaah ni ada 3 hukum. Hukum pertama tadi orang kata sunat muakkad. Yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga fardu ain. Fardu ain ni bagi mazhab lain. Dan ketiga-tiga ini ada dalil dia. Dalil tentang fardu kifayah, tadilah hadis Nabi SAW menyatakan andai kata ada 3 orang dalam satu kampung tu tetapi tidak melaksanakan solat berjemaah, maka dia akan dikuasai oleh syaitan. Maksudnya kena solat berjemaah, fardu kifayah. Ada 2 orang saja buat solat jemaah, satu kampung ni terlepas segala dosa, ditebus oleh orang yang melaksanakan solat berjemaah di masjid. Itu fardu kifayah, dalil dia. Lepas tu sunat muakkad pun banyak dari hadis Nabi SAW supaya kita solat berjemaah. Salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bi 27 darajat dan hadis-hadis lain. Tetapi mazhab Hambali, kenapa dia kata wajib? Sebab ada hadis Nabi SAW kata, saya ringkaskan kesimpulan pada hadis itu panjang, yang mana Nabi kata, kalau boleh aku nak panggil 2-3 rajul, lelaki-lelaki, angkut kayu api, pergi bakar rumah orang yang tidak solat berjemaah. Ada hadis Nabi dan Nabi berkata begitu. Dan hadis adalah hadis yang sahih. Kalau boleh aku nak suruh lelaki-lelaki pergi bakar rumah lelaki yang tidak ada keuzuran tetapi malas datang ke masjid untuk solat berjemaah, nak pergi bakar rumah dia. Maka ulama dalam mazhab lain yang mengatakan fardu ain, dia ambil daripada dalil hadis ini.
Besar solat berjemaah. Besar solat berjemaah. Tetapi inilah benda yang selalu dilalaikan oleh kita di akhir zaman. Di akhir zaman inilah yang kita lalaikan. Sebab apa? Sebab benda tak nampak. Mana kita nampak benda macam ni? Tak nampak. Yang kita nampaknya kita berniaga dapat untung sehari RM50. Yang tu nampak. Tapi pahala satu berbeza dengan 27 tak nampak. Dengar orang cakap saja, ustaz cakap, dalam kitab cakap. Tetapi tak nampak. Sebab tu kita buat donor je. Buat tak tahu je. Sebab apa? Sebab benda tak nampak. Benda ghaib, benda sam'iyat. Dalam kitab je, tak tahu betul ke tak. Jadi apa benda tak nampak ni, kita jadi malas nak buat. Kalau benda nampak, terus kita buat penuh masjid ni. Itu kita recall balik ataupun kita murajaah balik pengajian kita pada minggu lepas. InsyaAllah kita sambung kembali pada malam ni. Kita menggunakan kitab Bughayatul Tullab sebab kitab ni lebih detail lagi berbanding kitab Matla'il Badri Majma'an Bahrain yang kita baca pada minggu lepas mengenai bab salatul jamaah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'unubihi fi darain. Dan kata setengah mereka itu bahawasanya sembahyang berjemaah itu fardu ain. Maka yang sahihnya bahawasanya sembahyang berjemaah itu fardu kifayah, tiada fardu ain, tiada sunat muakkad bagi lelaki yang akil, baligh, yang merdeka, lagi mukim, lagi tiada bertelanjang dan tiada uzur yang lagi akan datang. Hukum dia adalah sunat muakkad, fardu kifayah, bukan fardu ain bagi mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain fardu ain. Maka jika mendirikan setengah mereka itu jamaah sekira-kira yang nyata syiar, nescaya gugur dosa atas setengah yang lain. Kita beritahu tadilah, 2 orang saja buat solat jemaah di kampung tu, maka 30,000 ke 3,000 orang di Bauk ni habis gugur dosa dia sebab 2 orang yang solat berjemaah di masjid Bauk. Besar pahala 2 orang tadi sebab ia telah menebus dosa-dosa satu kampung. Okey. Maka jika ada tempat itu dusun yang kecil, umpama ada padanya 30 orang, maka memadailah mendirikan pada satu tempat. Dan jika ada besar atau negeri terdapat tiada daripada berbilang tempatnya, berdiri jamaah itu sekira-kiranya mudah diketahui orang masuk di dalamnya. Kalau kampung tu kecil, satu masjid cukup lah. Kalau kita di Bauk ni cukup masjid Bauk lah. Tapi kalau besar, tambah dengan Taman Mutiara, kena buat surau baru lah. Sebab apa? Sebab jauh tu. Taman Mutiara dengan Masjid Bauk. Kalau dengan motor tak apa, dekat kereta. Tetapi kalau jalan kaki, susah orang taman nak datang. Taman Mutiara nak datang jalan kaki sini, susah. Depan surau pun tak pergi. Apatah lagi nak datang Masjid Bauk. Jadi boleh buat surau ataupun masjid di tempat yang baru. Sebab apa? Sebab luasnya, ramainya penduduk Islam di satu kampung ataupun negeri itu. Dan jika muafakat segala mereka itu mengerjakan di dalam rumah mereka itu dan tiada nyata dengan dia syiar, tiada gugur fardu kifayahnya dengan dia dan tiada gugur dosa atas yang tiada mendirikan, maka jika enggan mereka itu atau setengah mereka itu daripada mendirikan jamaah, diperangkan akan mereka itu oleh sultan dan naibnya. Ni bahaya. Apa pengarang kita kata muafakat segala mereka itu mengerjakan dalam rumah. Jika semua satu kampung di Bauk ni semua berpakat, tak payahlah kita pergi masjid. Kita buat solat berjemaah dengan anak bini kita cukuplah, dapat juga pahala 27. Pemikiran sebegitu. Tak payah datang surau, tak payah datang masjid. Maka apabila berlakunya macam tu ataupun situasi begitu dalam kampung kita, semua tak datang masjid. Solat jemaah, solat berjemaah ustaz, tapi di rumah. Maka macam mana hukum dia? Ini menyebabkan tidak gugurnya fardu kifayah ke atas dusun, kampung ataupun negeri itu. Semua pakat solat jemaah di rumah sendiri masing-masing dengan anak bini. Sembahyang jemaah tapi tak datang masjid, tak datang surau. Maka tetap semuanya berdosa. Sebab apa? Yang dinyata kat sini fardu kifayah kena datang masjid. Bukan buat kat rumah. Bukan solat jemaah kat rumah. Kena datang masjid. Barulah lepas fardu kifayah. Kalau tak, semua kena tanggung dosa. Satu kampung Bauk ni. Yang kedua, kalau suatu kampung Bauk ni semua tak nak datang masjid, maka pemerintah jaiz
yang dilantik oleh pemerintah sebagai menjaga hal ehwal agama di Sarawak ni, dia wajib kena perang. Perang ni kalau dalam kitab ni kata perang. Ataupun paksa. Kena paksa juga. Panggil ketua kampung, ketua kaum semua sekali. Wahai ketua kampung, wahai ketua kaum, wahai pengurusi masjid, wahai AJK masjid, wahai pengurusi surau. Macam mana ni? Kami dapat laporan di masjid kamu ni tak melaksanakan solat berjamaah. Surau ada, masjid ada ekor semua cantik, tapi banyak waktu tidak melakukan solat berjemaah. Maka waktu ni jaiz kena panggil, kemudian desak ketua kampung ke YB ke supaya desak orang kampung keluar datang sembahyang berjemaah. Sampai tahap macam tu. Kalau ikut hukumnya, kena perang. Kalau pemerintahan Islam, zaman dahulu pemerintah Islam, kalau di satu kampung tu tidak melaksanakan solat berjamaah, maka sultan ataupun khalifah ataupun pemimpin Islam, dia boleh kerah batalion ataupun tentera-tentera untuk datang serang kampung ni. Tetapi sebelum serang tu, suruh dia orang keluar dulu sembahyang berjamaah. Dah bagi warning, tempoh bertaubat istitabah 3 hari. 3 hari itu tidak ada juga orang solat berjamaah di kampung tu. Maka waktu tu boleh dah untuk perang kampung tu. Kampung Islam lah. Kalau bukan Islam tak payah. Dia tak sembahyang jemaah. Dia bukan Islam. Sampai tahap macam tu. Sultan, pemerintah, kerajaan yang Islam boleh kerah tentera untuk perang kampung-kampung yang tidak melaksanakan solat berjamaah di masjid. Sebab apa? Sebab syok sendiri buat kat surau. Buat kat rumah. Sebab itulah kalaulah kita buat kat rumah dapat tak pahala 27, maka sebagai ulama tak dapat pahala sebagaimana kita solat berjemaah di masjid. Jangan kita seru sangat orang supaya solat berjemaah di rumah. Walaupun solat berjemaah di rumah tu dapat pahala berjemaah, dapat, tetapi tak lepas fardu kifayah. Dan sepatutnya kita kena meramaikan. Dan yang afdalnya meramaikan masjid dan surau ini adalah orang-orang yang ada ilmu agama. Orang ada ilmu agama sebab dia tahu hukum dia macam mana. Gegen ustaz, orang yang belajar pondok, belajar madrasah, belajar ilmu agama, belajar universiti, Islamic study, mereka sepatutnya orang yang berada di hadapan untuk memeriahkan, mengimarahkan masjid. Itu sepatutnya. Sebab apa kena mereka memeriahkan utama, afdal? Sebab mereka ada ilmu pengetahuan tentang benda ni. Kita orang awam ni tahu, tapi tak sedalam ilmu mereka. Tapi sayanglah, sayang sangat-sangat, ada di kalangan kita yang ilmu agama banyak tapi solat jamaah ni malas sikit. Jadi kita kalau jumpa seru-serulah mereka dengan cara yang baik. Bukan paksa, jangan perli, tak perli. Cuma bagi tahu elok-elok, ustaz, datang ustaz surau masjid. Kalau ada kelapangan boleh mengaji budak-budak ke, kami orang tua pun nak belajar juga mengaji. Jemput kalau kita jumpa kawan-kawan kita di luar sana. Okey. Itu adalah hukum macam mana orang yang tidak melaksanakan solat jamaah di satu kampung. Hukumnya telah ditetapkan oleh para ulama. Maka diketahui daripada yang tersebut bahawa berjamaah pada sembahyang sunat hanya sunat jua pada setengah daripada sunatnya. Dan demikian lagi pada sembahyang nazar dan fardul qada. Dan tiada pula bagi perempuan dan kunsa dan kanak-kanak dan sahaya, yakni hamba, yang musafir dan orang yang ada padanya uzur yang lagi akan datang, tetapi sunat berjemaah pada hak mereka. Dan tiada pula bagi orang yang bertelanjang, tetapi sunat jika ada mereka itu buta atau pada tempat yang kelam maknanya gelap. Maka jika tiada demikian itu, maka harus jua. Okey, kata musannif, demikian lagi pada sembahyang nazar dan fardu. Daripada yang tersebut bahawa berjemaah pada sembahyang sunat. Berjemaah pada sembahyang sunat ni bukan semua sembahyang sunat. Yang kita sunat berjemaah, sunat qabliyah, ba'diyah selepas sembahyang waktu, maka itu tak disunatkan untuk kita berjemaah. Afdal buat seorang-seorang. Bahkan kata Nabi, afdal lagi buat di rumah.
Tetapi kalau kita kat rumah tak buat dah, baik buat masjid. Oh, kalau balik rumah confirm serabut dengan anak bini, tengok TV semua sekali, menyebabkan hilangnya khusyuk. Lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang maghrib, terus solat ba'diyah atau qabliyah. Nak buat kat rumah tak sempat. Solat ba'diyah selepas sembahyang isyak, selepas sembahyang maghrib, buat kat masjid lah, tidak ada masalah. Tetapi afdalnya buat kat rumah. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi yang lain menyatakan jangan kamu jadikan rumah kamu itu sebagaimana kubur, yang langsung tidak ada solat dalamnya, yang tidak ada langsung tilawatul Quran, tidak ada langsung zikrullah. Nabi ibaratkan ia sebagai kubur. Kubur tak ada apa-apa. Di luarnya Masya Allah cantik, dengan belendang ke apa panggil. Kalau Sarawak panggil apa mang? Bangun nak atas kubur tu, batu nisan tu dikelilingi oleh apa tu panggil? Napo. Dikelilingi oleh napo yang cantik, marmar lagi, bukan mozaik 2-3 ringgit sekeping, marmar yang mahal-mahal, cantik. Itulah kubur. Tapi dalam tu apa benda tak tahu. Sedang berkawan dengan syuja'ul aqra' ke, sedang kena himpit antara bahu dengan bahu ke, wallahu a'lam. Tetapi di luarnya cantik. Begitu juga orang yang mana Nabi kata orang yang tidak melakukan di dalam rumahnya, tidak mengimarahkan rumahnya dengan zikrullah, dengan solat malam, dengan tahajud, dengan amalan-amalan yang baik, tilawatul Quran, dengan taklim dan sebagainya, maka ingat ia bagaikan kubur. Kubur. Di luar Masya Allah banglo dia double story, 2 tingkat. Cantik dan megahnya, tetapi dalam rumahnya di sisi Allah bagaikan kubur. Kubur dah. Nampak cantik di luar macam-macam, tapi dalam tu kena azab, kena seksa dan sebagainya. Begitu juga orang yang mana rumahnya langsung tidak ada zikrullah. Jadi paling kurang dalam sehari ada juga sembahyang sunat kita lakukan di rumah. Ada satu sembahyang sunat. Lepas sembahyang zuhur, kita balik rumah kita sembahyang. Ataupun tak sempat nak sembahyang, kita baca Quran di rumah. Baca Quran di rumah. Jangan sampai rumah kita dikatakan oleh Nabi sebagai kuburan, yang mana cantiknya di luar tetapi dalamnya macam-macam ada, dipenuhi dengan tulang tembulan, ulat-ulat dan bangkai yang busuk. Okey. Dan tiada pula bagi perempuan dan kunsa dan kanak-kanak dan hamba sahaya yang dan orang musafir dan orang yang ada padanya uzur. Bagi perempuan, kanak-kanak ataupun hamba sahaya ataupun orang yang bermusafir, maka dia tidak disunat muakkadkan untuk solat berjamaah. Tak apa. Tidak termasuk daripada golongan orang yang fardu kifayah tadi. Sebab apa? Sebab mereka ni bukan golongan yang perlu datang ke masjid. Tetapi anda kata mereka nak datang ke masjid, isteri kita datang masjid juga, maka jangan kita halang. Jangan halang, bang, saya nak pergi juga masjid ni bang, dengan ustaz kuliah. Boleh? Boleh. Perempuan datang ke masjid tidak ada masalah. Tetapi dalam keadaan bersyaratlah, ada term and condition dia. Pertama, tak boleh menimbulkan fitnah. Apa dia fitnah? Tak boleh memakai wangi-wangian. Tak boleh make up kuat-kuat. Tahu make up? Make up solek kuat-kuat. Tabarush. Ni imam duduk sembahyang zuhur, Allahu Akbar, masuk je perempuan dengan perfume-nya, masya-Allah. Bau kuat. Imam kat depan, dia masuk daripada belakang, bau semerbak kasturi. Tak khusyuk iman. Aduh, siapa pula bau ni? Ni macam bau di Zandra ni. Wangi-wangian. Tak khusyuk perempuan. Tengok, oi, ada seorang perempuan cantik pula. Itu timbul fitnah. Maka kalau menimbulkan fitnah macam ni, haram datang ke masjid. Sebab timbul fitnah. Tetapi tidak ada fitnah, boleh datang masjid. Jika tidak menimbulkan fitnah. Banyak lagi lah benda fitnah yang perempuan datang ke masjid. Adapun pada sembahyang Jumaat, maka berjamaah itu fardu ain, dan berjamaah di dalam masjid bagi laki-laki, dan jikalau sedikit jemaahnya sekalipun terlebih afdal daripada berjemaah di luar masjid, jikalau banyak jemaahnya sekalipun.
Jika solat Jumaat, afdal kita solat di dalam masjid. Solat Jumaat, sedikit ke, ramai ke, penuh ke, afdalnya kita solat di masjid. Tetapi kalau tidak ada masjid ataupun masjid tengah renovate, boleh solat Jumaat di luar sana, tidak ada masalah. Berbeza dengan solat Aidil Fitri dan Aidil Adha dan solat gerhana matahari, gerhana bulan. Afdalnya buat di padang. Solat Hari Raya Aidil Fitri, afdalnya kat mana? Kat padang. Buat masjid pun tidak ada masalah. Tetapi afdal. Untuk apa? Untuk menunjukkan syiar Islam. Orang non-Muslim tengok, Masya Allah, ramainya turun solat Hari Raya. Kita meraihkan hari kemenangan. Ada sebahagian orang sampai dapat hidayah. Sebab apa? Hanya melihat umat Islam berkumpul di tengah padang solat berjemaah Aidil Fitri ataupun Aidil Adha sambil mendengar khutbah yang dibaca oleh imam atau khatib, maka ada orang yang dibukakan pintu hati oleh Allah Ta'ala masuk Islam untuk memperlihatkan syiar Islam. Tidak ada masalah solat di luar. Tetapi solat Jumaat afdalnya ramai ke sikit buat di dalam masjid. Berbeza dengan solat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Okey. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salatul ma'ruf fi baitihi illa maktubah ayu fahiya fil masjid afdal. Maksudnya bermula yang terlebih afdal sembahyang seorang itu di dalam rumahnya melainkan sembahyang fardu 5 waktu. Melainkan sembahyang 5 waktu daripada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Selain pada 5 waktu ni, afdalnya solat di rumah. Ulama pun memperkecualikan lagi yang solat berjemaah lah, sunat. Kalau solat sunat berjemaah tu afdal di masjid lah. Kata tarawih, solat gerhana, buat di masjid lah. Afdal. Selain daripada solat 5 waktu ni adalah kita afdal buat kat rumah. Buat kat rumah lebih afdal. Nak buat kat masjid tidak ada masalah, sah. Tetapi afdalnya buat di rumah. Dan adapun perempuan dan kunsa dan amrad, yakni muda belia yang baik rupanya, maka berjamaah di rumahnya itu afdal daripada berjamaah di dalam masjid. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'un nisa'akum masajid wa buyutahunna khairul lahunna. Nabi kata, sabda, la tamna'u, jangan kamu mencegah, melarang nisa'ukum, perempuan-perempuan kamu, sama ada isteri ke anak perempuan ke, al masajid, pergi ke masjid. Wa buyutahunna khairul lahunna, tetapi ingat, rumah itu lebih afdal bagi perempuan-perempuan dan juga budak-budak muda. Zaman dahulu ada budak-budak lelaki yang muda belia, rupa parasnya cantik sangat-sangat, sehingga dia datang ke masjid menyebabkan timbul fitnah. Orang lelaki pun tengok dia, geram. Tengok dia pun geram. Lelaki tengok dengan kulitnya putih melepak macam perempuan. Cara pergerakannya lemah lembut, bukan dia buat-buat, tetapi daripada fitrah lagi. Dia ni dilahirkan, dia hidup keadaan lemah lembut, berjalannya, bercakapnya, yang dipanggil amrad dalam bahasa kitabnya. Lelaki tapi lemah lembut, kulitnya putih cantik macam perempuan, cantik lagi daripada perempuan. Maka orang ni menyebabkan timbulnya fitnah, maka dia tidak wajib, bahkan tidak ada tuntutan baginya untuk solat berjamaah, sebab timbul fitnah. Sampai tahap macam tu Islam jaga. Apabila benda ni berlaku, menyebabkan hilang khusyuk. Islam ni datang masjid kita solat ni untuk capai apa? Khusyuk dalam solat. Tetapi tengok orang perempuan, bukan perempuan, lelaki yang cantik, yang digerai oleh ramai, duduk tepi kita, tak khusyuk kita. Nak tengok muka dia, nak tengok tangan dia, kaki dia. Rokok tegak tengok, cantiknya kaki dia, macam kaki perempuan. Waktu duduk antara dua sujud ataupun tahiyat tu, tengok tangan dia, tak ada bulu langsung tangan dia. Maka menyebabkan timbul fitnah, hilang khusyuk kita ketika solat. Orang macam ni dikecualikan untuk datang solat ke masjid. Ada ke sekarang macam tu? Wallahu a'lam.
Dulu adalah. Kalau tak adalah ulama buat hukum. Sebab tu ada. Okey. Maka yang terlebih muakkad jemaah itu pada sembahyang Jumaat, kemudian subuh hari Jumaat, kemudian subuh yang lain daripada hari Jumaat, kemudian Isyak, kemudian Asar, kemudian Zuhur, kemudian Maghrib. Solat berjemaah ni ada ranking dia. Yang mana paling solat yang paling afdal berjemaah? Ulama buat ranking. Macam lembu korban, binatang korban lah. Binatang korban yang paling utama, apa dia binatang dia? Unta, contoh. Lepas unta tu, lembu atau kerbau. Kemudian last sekali kambing. Kambing yang last sekali. Biri-biri yang last sekali. Ada ranking-ranking dia. Dalam banyak-banyak solat jemaah ni, solat mana yang paling afdal dan paling besar pahala dia? Ulama buat ranking. Top 5. 5 yang terbaik. Yang pertama solat Jumaat. Solat Jumaat pada hari Jumaat adalah yang paling besar pahala dia berbanding solat jemaah yang lain. Solat Jumaat. Selepas solat Jumaat, solat apa? Solat subuh pada hari Jumaat. Itu ranking yang kedua. Apa dia? Solat subuh pada hari Jumaat yang kita selalu baca surah Sajdah. Pada hari Jumaat, solat subuh adalah ranking yang kedua yang terbesar, terafdal dalam solat jemaah. Yang ketiga, solat Isyak. Solat Isyak kejap lagi ni. Itu tempat yang ketiga ranking dia, yang paling banyak pahala ataupun paling besar dan paling afdal. Kemudian solat Asar yang keempat. Kemudian lepas solat Asar tu barulah solat Zuhur. Solat Zuhur. Dan yang paling lawas, yang paling rendah sekali solat Maghrib. Solat Maghrib ni yang paling bukan sedikit lah, yang paling bawah sekali dalam ranking-ranking solat jemaah yang paling afdal. Yang utama solat Jumaat, yang kedua solat jemaah subuh pada hari Jumaat, yang ketiga solat Isyak, yang keempat solat Asar, yang kelima solat Zuhur, yang keenam solat Maghrib. Solat Maghrib. Dan Nabi ada bersabda dalam hadisnya, orang munafik dia suka sangat datang solat Maghrib. Wallahu a'lam lah. Jangan kita tuduh kau ni waktu Maghrib je selalu ada. Munafik tak ada. Tak boleh tuduh orang munafik. Siapa tahu dalam hati orang ni. Tapi ada hadis yang menyatakan begitu. Tapi saya tak cek lagi lah sanad tu, hadis tu sahih ke, dhaif ke, maudhu'. Tapi ada hadis yang menyatakan bahawasanya tanda-tanda orang munafik itu subuh tak datang sampai jemaah, Isyak tak datang, Asar tak datang, tetapi yang dia datang waktu Maghrib. Dah jadi rutun dia daripada dulu lagi sampai sekarang. Tapi jangan tuduh orang kalau ada di kalangan kita yang buat macam tu. Jangan tuduh orang. Bimbang kita tuduh orang tu bukan munafik, terbalik pada kita balik. Cuma alamat, tanda-tanda, ayat, tanda-tanda saja. Tetapi jangan tuduh orang. Okey. Sebab apa solat Jumaat ini adalah lebih afdal berbanding solat lain? Sebab solat Jumaat adalah fardu ain. Solat Jumaat fardu, tak buat berdosa besar. Sebab dia bukan sunat muakkad seperti solat jemaah subuh, zuhur, asar. Solat jemaah yang paling afdal sebab dia ni fardu bagi orang lelaki yang akil, baligh dan tidak ada uzur. Kemudian yang kedua, solat subuh pada hari Jumaat. Solat subuh pada hari Jumaat. Yang kedua. Yang ketiga, sepatutnya solat subuh hari Jumaat dalam kurungan selepas solat subuh hari Jumaat tu, dan semua solat subuh selepas tu. Itu ranking yang ketiga sepatutnya, solat subuh. Sebab apa solat subuh ni dapat ranking yang tertinggi selepas solat Jumaat? Sebab solat subuh ni amat susah untuk dilakukan oleh manusia, iaitu secara berjamaah. Semayang subuh, semayang, bukan tak semayang, tetapi untuk datang solat berjamaah ni susah. Jadi barang siapa yang sabar, yang sanggup untuk
datang ke masjid ataupun surau solat berjemaah fardu subuh, maka orang ni ada keistimewaan. Bahkan ulama siap buat kitab lagi, buku lagi tentang kelebihan solat subuh di pagi hari, kelebihan waktu paginya, fajar. Ada orang yang mampu bangun dekat pagi-pagi, solat subuh berjemaah dan kemudian membuat zikrullah dalam keadaan sampai ke waktu duha, isyraq dan sebagainya. Orang ni adalah orang yang hebat, bukan cala-cala orang. Okey, selepas waktu subuh, waktu isyak. Waktu isyak pun susah orang nak datang, sebab banyak ujian dan halangan. Ujian pertama adalah hiburan. Maghrib tak ada apa-apa dah. Lepas saja maghrib kita main bola ke, kita bersenam ke, kita bermain balik kerja ke, tak ada apa nak buat. Nak tunggu drama lambat lagi, drama sedap-sedap, Piramli lambat lagi. Lepas isyak baru ada. Alah, pergilah surau sekejap, datanglah surau atau masjid. Sebab tidak ada apa aktiviti. Datanglah tunjuk muka, biar kita ni orang kenal juga, datang masjid nak berkawan dengan orang. Kalau tak, macam mana nak jemput orang tahlil rumah kita ke, jemput kenduri ke, kata orang tak kenal. Pergilah biar orang kenal juga, kenal orang masjid, orang surau. Pergi waktu maghrib. Tidak ada apa-apa halangan, mudah. Sebab tu maghrib ni ranking dia paling lawas, paling rendah. Sebab mudah untuk kita lakukan, sebab tidak ada aktiviti. Selepas solat isyak, solat asar. Solat asar ni pun susah juga. Kita letih bekerja dan sebagainya. Orang azan, tak dapat ni. Tak dapat. Sebab apa? Banyak aktiviti. Nak pergi senaman lagi, nak pergi jogging lagi, macam-macam. Tak boleh buat solat asar. Lepas solat asar, solat zuhur. Solat zuhur pun susah dengan bekerjanya dan sebagainya. Dan yang paling bawah adalah maghrib. Tadilah sebagaimana kita baca tadi. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Ya, sila. Orang yang solat dan orang yang jaga solat. Dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, dia tak menyatakan orang yang solat dia panggil iqamatus solah. Iqamah, mendirikan solat. Bukan orang yang solat, orang yang mendirikan solat. Banyak ayat-ayat wa aqimus solah, hendaklah kamu mendirikan solat. Apa benda yang kita dirikan ni, maknanya kita kena jagalah solat. Orang yang solat ni ramai yang solat tetapi tak jaga. Di antara orang yang tidak jaga solat, pertamanya dia solat tanpa ilmu. Tak jaga solat. Tak jaga solat. Orang yang mengguna kereta dengan orang yang menjaga keretanya, beza tak? Beza. Orang yang ada kereta, dia bawa je kereta, minyak habis ke, tak servis berapa tahun ke, I don't care, it's up to you. Yang penting start engine, tekan minyak, jalan. Itu orang yang membawa kereta. Kereta juga. Berbeza dengan orang yang menjaga kereta. Dia bawa juga, tengok mileage berapa dah ni, dah hampir dekat 10,000 ni, kena servis, pergi servis. Orang yang pertama dengan orang yang kedua, orang yang solat, contoh orang yang bawa kereta dengan orang yang menjaga kereta, kereta mana yang lebih bertahan lama dan berkualiti? Orang yang menjaga kereta. Sebab apa? Sebab keretanya bukan saja dia bawa, tekan minyak, pergi, start engine, tak. Dia jaga servis, dia jaga air, dia jaga wiper tu, dia jaga cermin, dia jaga segala-galanya. Kotor dia basuh, dia vacuum dalam tu, menyebab kereta ni cantik. Berbeza dengan orang yang bawa kereta tapi tak jaga kereta. Bawa kereta tetapi dalam kereta penuh sampah. Tulang ayam ada, tulang manuk ada, macam-macam ada. Air botol mineral pun ada dalam tu, air botol cola pun dalam tu, plastik burger pun dalam tu, plastik nasi lemak pun ada dalam tu. Habis semua sampah jadi kereta. Dulu apa aku? Yang penting start kereta jalan. Tu je. Maka orang ni tak jaga kereta, dan last kali kereta dia hancur. Hancur lebur. Tak tahu macam mana servisnya, tidak.
tiny bag apa semua tak baca, tak jaga, last sekali putus jam kena kat NJ, last sekali tersadar tepi jalan, tersadar kat rumah tak boleh bawa. Tayar pun dah haus dah. Dah berapa tahun guna, habis tak ada. Sebab apa? Sebab tak jaga kereta. Begitu juga orang yang tak jaga solat. Dia solat tetapi bukan orang yang menjaga solat. Sama tak? Sama. Solatnya akan rosak, hancur, binasa. Dan antara orang tak jaga solat adalah orang yang tidak menuntut ilmu tentang solat. Semayang, tetapi 30 tahun semayang, 40 tahun semayang, tetapi solat itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Rukun qawli entah ke mana, rukun fi'li haba'an mansura, rukun qalbi betul ke tak niat dia. Jadi apabila benda ni berlaku depan Allah Ta'ala di pada masyarakat kelak, apabila tanya mana solat aku ya Allah, ya Allah mana solat aku dah 30 tahun solat, bukan solat biasa, solat berjemaah di masjid bau, mana? Kata solatmu tidak ada nilai dan harga di sisiku. Sebab apa? Sebab solat kamu solat hanya membuta tuli taklid semata-mata, tetapi tanpa ilmu. Dia semayang tapi tak sah, takbir pun tak sah, baca Al-Fatihahnya tak betul. Ustaz ada mengajar? Ada, tapi tak nak datang belajar. Dia penting aku solat. Dia penting solat. Waktu dia datang solat. Waktu kuliah dia balik. Sebab dia rasa betul kok solat aku ni takkan salah, dah 30 tahun dah semayang, tetapi tak belajar. Macam mana nak betul? Al ilmu bit ta'allum. Ilmu tu dengan belajar, bukan datang dalam mimpi. Kita ni bukan wali Allah yang dapat ilmu laduni. Bukan wali. Kita ni kuali. Buat masak mi dengan Maggi. Jadi orang yang solat dan orang yang menjaga solat dua benda yang berbeza. Orang yang solat belum tentu lagi Allah Ta'ala terima solat dia. Tetapi orang yang menjaga solat, dia jaga hati dia supaya khusyuk, dia jaga perbuatan hukum fiqh solat, dia jaga dari segi akidah dan tasawuf khusyuk dan sebagainya tentang solat, maka orang ni baru dapat anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau semata-mata solat tak dapat apa-apa. Kalau macam tu ustaz, baik tak payah solat. Mana ada baik tak payah solat? Solat tu pun banyak jenis. Sebab itulah datang ayat Al-Quran yang mencela orang solat. Wailul lil musallin, wailul lil musallin. Datang dalam Al-Quran. Allah Ta'ala cela orang yang sembahyang. Kalau macam tu ustaz, tak payah semayang lah. Semayang pun Tuhan marah juga. Marah sebab semayang tak betul. Kalau betul, dapatlah mahmudah kepujian. Ni sebab buat tak betul. Apa dia? Nak riak, lara, lalai, ilmu dan keadaan tidak cukup mengerjakan solat. Mesti Allah Ta'ala marah. Mesti Allah Ta'ala marah. Kita buat rumah, tapi tengoklah semi banyak mana, pasir banyak mana. Kita buat siap rumah cantik, tapi sekali tolak hancur lebu. Sekali tolak dinding saja, tapi rumah siap. Kita semayang 4 rakaat cukup semayang zuhur, tapi tengok lepas tu apa yang berlaku pada solat kita. Macam rumah juga, siap buat rumah, siap buat masjid, tapi tak sampai 2 bulan, tak sampai 2 hari, dah retak situ, retak sini, air bocor, paip semua, elektrik habis, syok, rosak masjid, tak boleh guna, aircon habis hancur, kapet ni ambil yang second hand, bukan beli yang baru, duit banyak habis, tak boleh guna juga masjid kita, tak boleh guna juga rumah kita. Solat pun begitu. Dah siap solat 4 rakaat, tapi solatnya macam mana? Sempurna ke tak? Segi rukun qauli, fi'li, qalbi, dari segi khusyuknya ada ke tak? Segi niat betul ke tak? Baca Al-Fatihah betul ke tak? Salam betul ke tak? Tahiyat awal, tahiyat akhir betul ke tak? Sempurna ke tak? Kalau tidak sempurna, jadilah seperti orang yang menukan rumah, buat rumah tetapi dengan benda-benda yang menyebabkan rumah itu hancur. Siming sedikit, pasir banyak. Siap tak siap? Apabila kering, siap rumah. Tetapi tahan sampai bila? Tak sampai 2 hari. Tolak dengan tangan macam tu ya, habis untuk rumah. Solat pun begitu. Dalam keadaan kita mesti jaga solat. Benda yang paling utama adalah belajar tentang ilmu solat. Ada lagi soalan?
Tak ada. Okey, kita sambung sikit lagi. Dan yang banyak jamaah di dalam masjid atau lainnya afdal daripada yang sedikit orangnya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu rajulun ma'a rajul azka min salatihi wahdahu wa salatihi ma'a rajulaini azka min salatihi ma'a rajulin wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah. Hadis Nabi. Apa kata Nabi? Bermula solat laki-laki serta seorang laki-laki terlebih suci daripada sembahyang seorang dirinya, dan sembahyang serta dua orang laki-laki terlebih suci daripada sembahyang serta seorang laki-laki, dan daripada ada baiknya jamaah maka itu terlebih kasih kepada Allah Taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ni menunjukkan kepada kita supaya kita ni memperamaikan jamaah. Iaitu apabila di satu masjid, dalam kampung kita ada 5 masjid. Yang mana afdal solat jemaah? Solatlah di masjid yang paling ramai jemaah. Di Taman Mutiara ada surau, ada ramai jemaah. Tak ramai. Masjid Baut ramai lagi. Maka kita pun datang ke Masjid Baut. Lebih afdal daripada solat di Taman Mutiara. Sebab apa? Sebab ramai lagi jemaah di sini. Itu maksud hadis Nabi SAW. Makin ramai makin afdal, makin ramai makin afdal solat berjemaah. Okey. Tetapi ingat kata pengarang kitab, melainkan jika ada imamnya orang bid'ah yang tiada kafirkan seperti setengah daripada kaum Jabariyah ataupun Qadariyah ataupun Wujudiyah ataupun Rafidah, atau iman itu fasik. Melainkan di masjid yang ramai tadi, imam dia tu berakidah ataupun berpegang dengan akidah Qadariyah, Jabariyah, Rafidah. Ramai orang, tapi imam dia Syiah. Contoh, Syiah, imam dia orang ramai. Maka afdal kita pergi kat orang yang sedikit tetapi akidah imam yang jadi imam solat tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ataupun imannya fasik. Jamaah di masjid tu ramai tetapi imannya fasik. Fasik apa maksud fasik? Orang yang melakukan dosa besar ataupun orang yang melazimi melakukan dosa-dosa kecil. Maka digelar sebagai fasik. Apa dia? Orang yang melazimi dosa besar ni orang berzina, imam berzina, ataupun imam minum arak, imam makan riba, imam makan rasuah. Tetapi masjid dia tu ramai orang. Sepatutnya afdal, tapi sebab iman tu bermasalah dipanggil sebagai fasik, maka sunat kita afdal kita pergi ke surau yang sedikit tetapi imannya baik, tidak fasik. Atau menjadi kosong masjid yang hampir sebab ia meninggalkan ia kerana ia imam. Yang keduanya surau Taman Mutiara. Kalau kita datang Masjid Baut ni memang ramai orang, tetapi kalau kita tak pergi sana, kosong masjid surau tu, tak ada orang semayang ataupun sikit sangat orang, maka afdal kita pergi ke surau Taman Mutiara untuk meramaikan lagi jemaah. Sebab jemaah tak ramai sana, 2-3 orang sahaja yang ada. Di Masjid Baut ni dah ramai dah, maka afdal kita semayang di sana. Sebab kita berada di Taman Mutiara. Macam saya berada di Taman Mutiara, kalau tak pergi makin kuranglah jemaah, maka afdal saya pergi ke surau Taman Mutiara. Masjid ramai dah, okey dah. Okey. Tetapi berjemaah di dalam masjid yang 3 itu terafdal daripada tempat yang lain, kata Syekh Mutawalli. Okey. Masjid yang 3 ni ulama kata kalau kita sembahyang seorang pun afdal dia lagi. Tak sembahyang jemaah, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Kita sembahyang seorang-seorang kita, tak berjemaah pun lebih afdal lagi kita solat. Nak berbanding solat di masjid-masjid lain. Tak kira lah di Mekah, Masjid Haram, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Aqsa. 3 masjid ni tak boleh challenge dia. Sebab apa? Sebab dia dapat puluhan ribu fadilah ataupun kali ganda pahala berbanding kita sembahyang di Masjid Baut ke atau mana-mana masjid sahaja. Walaupun masjid tu lebih mahal daripada Masjid Nabawi sekalipun, tetapi dari segi pahalanya tak mampu nak tandingi Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di Filistin. Okey, itu di antara
masail ataupun masalah yang dinyatakan asli. Okey. 2 minit lagi. Dan fatwa Imam Ghazali radhiyallahu anhu bahwasanya apabila seorang sembahyang seorang diri dapat khusyuk baginya, dan jika ia sembahyang dengan berjemaah tidak dapat khusyuk, maka sembahyang seorang itu afdal daripada berjemaah. Imam Ghazali ia bersalahan dengan imam lain, dia kata kalau sembahyang seorang-seorang ni dapat khusyuk, tetapi kalau sembahyang berjemaah ni tak dapat khusyuk, afdal sembahyang seorang lagi. Imam Ghazali ni orang tasawuf. Dia nak juga tekan bab khusyuk. Tetapi imam yang lain, Ibnu Hajar dan seluruh jumhur lain imam menyalahi pendapat Imam Ghazali dan Is Abdul Salam, sultan ulama. Diorang ni pendapat khusyuk lebih penting lagi daripada solat berjemaah. Tetapi imam-imam yang lain, Ibnu Hajar ke Syekh Ramli, dia kata penting dan afdal lagi solat berjemaah walaupun kurang khusyuk berbanding solat seorang diri khusyuk, tetapi afdalnya solat jemaah lagi, sebab solat jemaah itu adalah fardu kifayah. Itu khilaf antara ulama. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.